إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Misbahud Duja Syarah Safinah Najah dan juga kitab Aqidah Kharidah Al-Bahiyah bagi Al-Imam Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 258. Misbahud Duja 258. 158. Muka surat 158. Pada mana tu? Catatan tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih hafizahumullahu ta'ala rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih lagi di dalam perbahasan yang berkait dengan perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas pertengahan. Dalam mazhab Syafi'i kita dah bahas sebelum ni, dibahagi kepada 3. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas pertengahan, dan yang ketiga hadas besar. Perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil sudah selesai. Sekarang kita sambung perbahasan dalam perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas pertengahan. Ya? Baik. Jadi orang yang berhadas kecil tu apa dia? Kita ulang balik. Orang yang berhadas kecil tu maknanya dia dalam keadaan tidak berwuduk lah, kan? Berhadas kecil tu maknanya tak berwuduk lah. Kalau berhadas pertengahan, sebab keluarnya air mani, keluarnya air mani, ada jima' dan sebagainya lah. Kalau berhadas besar, nifas, haid, itu dikira berhadas besar. Baik. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan hadas pertengahan, muka surat 158. Pada catatan, bukan catatan kan? Betul. Baik. Pada catatan, masjid adalah sesuatu yang diwakafkan oleh pewakaf sebagai masjid. Jika dia mewakafkan tanah itu menjadi masjid. Dia mewakafkan tanah untuk dibina masjid lah, baru jadi masjid. Kalau wakafkan tanah dia tak automatik jadi masjid. Ya. Saya wakafkan tanah, tak automatik jadi masjid lagi. Ya, melainkan dia niatkan untuk apa? Untuk jadikan masjid, ataupun pihak yang diwakilkan tu jadikan masjid. Bolehlah. Begitu juga jika bangunan atau bangsal atau pondok kayu. Bangunan atau bangsal atau pondok kayu itu menjadi masjid. Maknanya kalau dia wakafkan juga bangunan ke, bangsal ke, pondok kayu ke, bangunan ke, bangsal ke, maka dia niatkan untuk dijadikan masjid, maka jadilah masjid. Itu dia. Jika hanya lantai atau bilik, maka lantai dan bilik itulah menjadi masjid, begitulah seterusnya. Misalnya Cik Lan niatkan bilik belakang ni saya wakafkan untuk jadi masjid, maka sah iktikaf dalam bilik tu. Cuma dia
Cuma dia, kalau diniatkan wakaf, rumah ni kena jual, yang tu tak boleh jual. Bilik tu tak boleh jual. Sebab apa? Bilik tu wakaf. Tu. Memang kita kata pada asasnya, kita boleh niat untuk jadikan bilik kita ke, sini ke jadi masjid. Boleh, tak ada masalah. Tapi niat wakaf. Jadi saya mewakafkan ruang tamu ni untuk dijadikan sebagai masjid. Automatik masa tu terus jadi sah untuk kita iktikaf, solat tahiyatul masjid, semua boleh. Semua boleh. Maknanya kalau wanita yang haid tak boleh duduk sini. Apa-apa hukum hakam masjid terus automatik ada pada sini. Tempat ni. Walaupun sekadar bilik kecil, bilik tidur je. Tapi yang jadi masalahnya bila nak jual beli nantilah. Kita tak jual. Kita tak jual sebab kita tahu sini wakaf. Anak nanti. Mana nak tahu kok dia nak jual rumah ni contohnya. Sedangkan kita dah beritahu tu wakaf. Tapi Jabatan Agama dia tak ambil lah kan. Wakaf bilik. Diletakkan dalam surat. Mengesahkan bilik ini diwakafkan. Tak ada lah. Selalu orang ambil tanah je, bangunan je. Baik. Maknanya sah. Di sisi mazhab Syafi'i. Cuma dia punya hasil ataupun keadaan akibat dia tu nanti jadi masalah lah pula. Sebab wakaf tak boleh dijual beli. Baik. Ini harus diketahui. Kerana i'tikaf syaratnya di masjid. Sama ada masjid itu masjid jami', iaitu masjid yang didirikan Jumaat. Dipanggil jami' ni sebab apa? Didirikan solat Jumaat. Atau ghairu jami', iaitu masjid yang tak didirikan Jumaat. Jadi Jumaat tak Jumaat ni bukanlah syarat untuk sesuatu tu dikira masjid. Sebab Jumaat ni kita kata itu dengan keizinan daripada pemerintah. Maknanya kalaulah satu tempat tu, walaupun tu bukan masjid, surau misalnya, dia nak buat solat Jumaat, boleh ataupun tidak? Boleh dengan syarat diberi izin oleh pemerintah. Maka surau tersebut boleh buat solat Jumaat. Tapi surau tu tak jadi masjid walaupun dia buat solat Jumaat. Maknanya solat Jumaat ni bukanlah menentukan tempat tu masjid ataupun tidak. Sebab tu ada masjid yang tak dibuat pun solat Jumaat. Kat mana tu? Di surau. Contohnya Tak boleh. Di surau tak boleh. Ya. Dia di masjid lah. Baik. Baru jadi tahiyatul masjid. Kadang-kadang kan orang masuk surau dia buat tahiyatul surau macam mana tu? Wallahu a'lam mazhab mana tu lah. Baik. Kita sangka baiklah mungkin dia buat solat sunat apa-apa ke kan, hajat ke apa ke. Dia kadang-kadang orang buat apa surau yang buat solat Jumaat kan. Orang datang, orang masuk tu tak azan lagi, orang solat dulu. Ya, jadi kita sangka baiklah mungkin dia solat taubat ke solat apa, wallahu a'lam lah. Tu. Baik. Jadi katalah tanah tidak diwakafkan, tetapi bangunan diwakaf, maka bolehlah beriktikaf di dalam bangunan tersebut. Jika yang diwakafkan hanya lantai bukan bangunan, maka tempat yang boleh diiktikafkan adalah cuma lantai sahaja, kerana hanya ia yang diwakafkan. Maknanya kita kata macam tadilah, kalau Cik Lan nak wakafkan ruang tamu ni, maka ruang tamu ni sahajalah, bukan satu bangunan ni, gitu. Maknanya kalau naik tingkat 2 ni tak bolehlah untuk ada tingkat 2, ada tingkat 2 tak ada. Kalau contohlah nak ada tingkat 2, maka tak bolehlah untuk dia niat i'tikaf dan sebagainya. Tak jadi masjid lah, tak hukum masjid. Bilik sana pun tak hukum masjid kalau ruang tamu sahaja dia wakafkan, gitu. Baik. Ini kenapa masuk bab wakaf ni? Dia cerita tentang masjid lah, tak apa lah. Baik. Kemudian yang ketiga, bangunan atau tempat yang digunakan untuk solat Jumaat atau solat berjemaah tetapi tidak diwakafkan, tidak ada hukum masjid di situ.
Maksudnya tidak boleh i'tikaf. Tidak ada solat sunat tahiyatul masjid dan perempuan yang junub boleh berada di dalamnya. Maknanya surau, ataupun kita kata surau mana-mana lah, kan, yang tak diwakafkan untuk masjid, maka dia tak jadi hukum masjid. Hukum masjid dengan surau itu beza. Hukum masjid dengan surau itu berbeza, tak sama. Maka kalau kita nak i'tikaf tak boleh, kalau nak solat sunat tahiyatul masjid pun tak boleh, tak sah. Kalau dia buat pun tak sah sebenarnya. Tu. Dan perempuan yang junub pun boleh berada di dalam kawasan yang tidak diwakafkan untuk masjid. Tak ada masalah, dia masuk surau ke apa, tak ada masalah. Cuma yang kita kata kadang-kadang jadi masalah sekarang ni apa? Orang akad nikah dalam masjid, kan? Bila akad nikah dalam masjid, yang hadir itu pun itu tak tahu, kan? Audience tu yang menyaksikan tu, ramai saksi tu. Jadi saksi-saksi itu semua kita tak tahu sama ada dia datang haid ke tak datang haid, semua masuk je habis. Maka itu yang jadi masalahnya lah di situ. Jadi sepatutnya kena ambil perhatian tentang perkara ni. Kalau tidak dibenarkan masuk masjid kerana haid, jangan masuk masjid, duduk di luar sahaja. Sebab tu kalau pada pendapat saya lah, saya lebih galakkan akad nikah tu di rumah. Satunya memang sunnahnya Nabi SAW, dibuat di dalam rumah kita. Yang keduanya turunnya rahmat Allah Ta'ala di rumah, menghalalkan satu benda yang tidak boleh sebelum ni. Dan antara sunnahnya Nabi SAW yang digalakkan, sangat digalakkan oleh Nabi SAW, maka kita buat di rumah itu lebih selamat. Orang yang haid ke, yang tak haid ke, semua boleh datang. Gitu. Baik. Solat Jumaat tidak disyaratkan didirikan di masjid. Di mana-mana pun boleh, termasuk tempat yang tidak diwakafkan menjadi masjid tadi. Jadi solat Jumaat ni mana-mana boleh, dengan syarat diberi izin oleh pemerintah. Kalau pemerintah tak izin, dia kata kita buatlah dekat rumah kita ni solat Jumaat. Tengok macam ramai orang pakat-pakat satu taman buat solat Jumaat. Sah ataupun tidak? Tidak sah. Mesti dengan syarat izin pemerintah ataupun izin jabatan agama ataupun orang yang ada autoriti agama di dalam negeri ataupun tempat tersebut. Mesti ada izin tu. Walaupun cukup 40 orang, tak sah. Kapal? Sama juga. Mesti ada izin pemerintah. Tapi kalau macam contohnya kita kata apa, kapal ni siapa pemerintah dia? Kalau kapal ni tuan kapal lah. Enggak. Kalau ikutkan tak perlulah, dia boleh solat zuhur. Tapi ialah mungkin sebab ni semua ada dalam kitab-kitab para ulama kita lah, dalam Minhajul Qawim ada, dalam Muqaddimah Hadramiyah ada, dalam Masailut Ta'lim bisyarhi dalam apa satu lagi syarah Muqaddimah apa dah nama dia tu, dalam Masailut Ta'lim tak silap saya, dalam Masailut Ta'lim diterangkan macam mana, dalam Minhaj pun ada. Mesti syarat dia mesti izin pemerintah ataupun orang yang ada autoriti agama, maknanya dia pegang tampuk kekuasaan di sudut agama di tempat tersebut, jabatan agama atau jabatan mufti. Jadi kalau tengah kapal ni mungkin kita kata taklah ketua kapal lah kot, siapa yang pemerintah kat situ? Kan, siapa lagi pemerintah itu? Ketua kapal lah kot, kepala kapal tu pemerintah ni. Kan, boleh lah kot, wallahu alam lah. Kalau ambil pada zahir keadaan dia, situasi dia, kan, beza kalau situasi kita kat sini ni, kita tahu siapa yang perintah. Masalah tengah-tengah laut tu siapa perintah?
Kan? Kalau ambil situasi dia, apa namanya, bolehlah insya-Allah. Nah, ketua kapal tu sebagai pemerintah. Tu. Nah, tapi memang ada juga kalam para ulama kalau tengah laut memang tak perlu. Dah tak ni dah. Apa namanya, dah tak diwajibkan untuk dia Jumaat dah. Tu kalau di sana lah. Cuma kalau ambil ni mungkin wallahu alam lah, mungkin kita kata secara zahir ada pemerintah dia kan. Itu kapal, ketua kapal tu. Itulah secara zahir. Boleh jugalah insya-Allah. Mekah naik kan, naik kapal kan. Buat solat Jumaat juga dalam kapal tu. Kalau gitu bolehlah insya-Allah. Lah itu. Musafir macam mana? Dalam perjalanan kan? Dalam perjalanan musafir. Kalau dalam perjalanan musafir, jamak qasar. Sebab dia dikira dalam perjalanan ni. Dia bukan kira sampai. Kalau dalam perjalanan tak kira 3 bulan. Kan jamak qasar tu lah macam mana tu? Kalau jemaah dalam kapal tu bersetuju untuk melakukan Jumaat, solat Jumaat tak ada masalah kan? Kalau semua bersetuju, kena tengok balik lah. Dia syarat paling utama dalam mazhab Syafi'i mesti keizinan ketua. Ketua kapal. Kalau macam tu mesti ada ketua kapal lah. Sebab tu ada satu tempat mana tak, saya tak ingat di Ampangan ni. Ada surau tu dia buat solat Jumaat sendiri. Kan? Ada khutbah sendiri, ada solat Jumaat sendiri. Jadi naiklah isu ni sampai ke Jabatan Mufti tak silap. Memang tak sah lah sebenarnya. Tak sah. Semua tu kena qada balik solat Zuhur. Sebab apa? Tak diberi izin oleh Jabatan Mufti. Dia perintahkan semua tu untuk qada balik solat Zuhur. Tu. Tak silap saya di Ampangan, tak silap. Dekat pasar Ampangan tu surau. Ada orang buat solat Jumaat. Tahu. Zaman Covid Ustaz. Zaman Covid. Masjid di atas bukit tu dia blok. Dah blok. Jadi tak boleh masuk lah. Budak tapi Terpaksa balik. Jadi khutbah doang sendiri lah khutbah sendiri lah semua. Masya-Allah. Salat Zuhur lah kalau itu. Dia kita darurat itu Covid. Contohnya orang kan kena datang cepat. Kalau terlambat datang, dah tak boleh masuk masjid. Tak apa, tak ada masalah, solat Zuhur lah. Tu je sebenarnya, tak susah pun. Kan? Sebab kita ni dikira pun dimaafkan. Bukan kita sengaja tak nak solat Jumaat. Lainlah kalau orang tu sengaja datang lambat sebab dia tahu memang tak boleh masuk. Ya. Kalau dia solat Zuhur, Ya. perlu tunggu orang habis solat Jumaat dia tunaikan solat Zuhur atau bagaimana? Tak perlu. Tak perlu, dia terus. Kalau dia ni terhalang untuk pergi tu sama ada sakit, sakit ke ataupun terhalang ni sebabkan ada penyebab virus macam tu lah. Dia kalau dalam kitab fiqh ni terhalang sebab penyamun tengah jalan. Tapi termasuk jugalah virus tu penyamun juga tu kan. Jadi terhalang sebab tu. Jadi bila terhalang sebab tu tak ada masalah, tak perlu tunggu di masjid tu selesai habis solat. Dia boleh solat terus di rumah. Melainkan dia sengaja tak pergi. Kalau sengaja tak pergi, haram dan tak sah dia solat Zuhur dulu. Dia kena tunggu solat Jumaat tu habis baru boleh dia solat. Ni kalau sengaja tak pergilah. Dia ramai tak tahu ni. Dia ingat apa? Dia ingat boleh solat sendiri je kan. Malas nak pergi, dia pun solat sendiri di rumah tu. Orang tak khutbah lagi ke, baru azan. Ataupun orang masih khutbah dia dah solat. Apa hukum dia? Haram dan tak sah mengikut pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang kata sah, cuma haram. Cuma pendapat muktamad kata haram dan tak sah. Solat Zuhur tu boleh dilakukan secara berjemaah kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau ramai-ramai sakit kan. Contohnya kita kata dalam hospital tu kan, semua kena Covid. Satu wad tu 10 orang kena Covid. Buat solat Zuhur berjemaah, tak ada masalah. Boleh. Baik. Tanbih.
Tanbih ni maknanya apa? Peringatan. Peringatan. Kemuliaan masjid. Masjid mendapat tempat yang sangat istimewa dalam agama. Sebab itulah tidak semua tempat yang mempunyai adab dan hukum hakam yang khusus, melainkan masjid dan beberapa tempat lain. Dia sebab mulia itulah dia hukum hakam dia besar. Masjid ni. Kebersihan sangat dititik beratkan di masjid. Oleh itu, sesiapa yang melihat najis di dalam masjid wajib membuang atau membersihkannya dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Nampak je ada najis, maka wajib buang terus, bersihkan terus. Bahkan kita juga haram menajiskan masjid ataupun haram mengotorkan masjid, tak boleh. Dia nak meludah, tak boleh ludah dalam masjid, hukumnya haram. Kalau tandas tu tak apalah, dah memang diiktibar sebagai tandas masjid. Kalau gitu nak kencing pun semua haram lah, hukum payah juga kan. Dia dalam tandas tu tak apa. Tapi kalau dalam masjid hukumnya haram. Bahkan para ulama kata kalau kita terpaksa meludah, ludah dalam poket baju ni. Ludah dalam ni. Tak boleh ludah pada lantai masjid, tak boleh. Haram hukum dia, mengotorkan masjid. Baik. Lepas tu kita masuk pula. Tapi Nabi SAW, kalau Nabi SAW berjunub, Nabi SAW tetap boleh duduk dalam masjid. Ini khususiat. Ini pengkhususan hanya bagi Nabi SAW sahaja. Dalam Kasyifatus Saja ada beritahu. Bagi Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Pengkhususan bagi Nabi SAW, kalau duduk dalam masjid dalam berjunub tidak ada masalah, dibolehkan. Itu Nabi saja kita tak boleh lah. Baik. Kemudian apa lagi yang tak boleh, yang diharamkan bagi orang yang berhadas pertengahan, iaitu membaca Al-Quran. Ini juga tak boleh. Jadi membaca Al-Quran ni, dia kata apa? Maksudnya, nota kaki tu. Maksudnya jika bertujuan membaca sahaja atau disertai niat lain. Tidak haram jika bertujuan yang lain sahaja, atau mutlak, iaitu tidak ada niat apa-apa. Dalam Nailur Raja' muka surat 113. Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah orang yang junub dan orang yang haid membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Dalam kitab lain ditambah khutbah Jumaat pun tak boleh. Kemudian mundar-mandir dalam masjid pun tak boleh. Baik. Jadi kita kata apa di sini? Dia kata di sini kalau tujuan, ni dalam Nailur Raja', kalau tujuan baca sahaja atau disertai niat lain, ini haram hukum dia. Iaitu apa? Bagi wanita yang pertengahan, bagi orang yang pertengahan, hadas pertengahan, maknanya air mani dia keluar. Okey. Dia tak boleh baca Quran. Itu kena jelas dulu. Tak boleh baca Quran. Dengan makna apa? Kalau tujuan membaca. Tujuan membaca sahaja ni, maknanya apa? Tujuan membaca sahaja ni dengan makna tujuan qiraah, iaitu dapat pahala. Tulis itu. Dia sebenarnya ni terjemahan dalam bahasa Arab ni. Terjemahan dalam bahasa Arab, dia letak, dia terjemah dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak tengok dalam bahasa Arab, kita akan faham apa dia. Baca saja, apa pula ni? Kan? Haram hukumnya baca saja. Yang ni pula, kalau tak ada niat apa-apa, baca saja, apa masalahnya? Memang baca saja juga kalau tak ada niat apa-apa. Kan? Dia sebenarnya ni, makna membaca sahaja ni, iaitu qiraah. Dalam bahasa Arab, qiraah. Baca. Ataupun tilawah. Baca. Jadi, yang dimaknakan di sini, tilawah. Baca yang diharamkan dengan makna tilawah
dengan mengharapkan pahala. Ini maksudnya. Maknanya kita baca Quran sebab apa? Nak pahala. Kan? Jadi niat tu, itu tak boleh. Baca sebab nak pahala, tu tak boleh. Tu haram. Boleh faham kat sini tak? Baca sebab nak pahala, tu tak boleh. Tu haram hukum dia. Baik. Atau disertai niat lain. Disertai niat lain. Contohnya apa? Dia baca ayat Quran tu untuk nak pahala, disertai niat hafaz. Boleh faham? Itu juga haram. Itu juga haram hukum dia. Dia sama ada semata-mata dia baca tu sebab nak pahala, hukumnya haram, tak boleh baca. Ataupun satu lagi apa? Baca beserta niat lain. Maknanya apa? Dia nak pahala beserta dengan nak menghafal ke, nak menghayati ke, ikutlah nak tadabbur ke, apa-apalah. Ruqyah tu lain. Itu lain pula. Itu lain maksud pula. Ruqyah termasuk. Kalau ruqyah, okey, dia baca ruqyah disertai dengan niat membaca Quran untuk dapat pahala, hukumnya haram juga. Ni kena faham ni. Dia yang bolehnya ruqyah saja, itu boleh. Ruqyah saja tu boleh. Tapi kalau ruqyah dalam masa yang sama niat dia nak dapat pahala bacaan, itu tak boleh. Boleh faham kat sini nak? Maknanya apa? Sebab apa tak boleh untuk dapat pahala bacaan ni? Memanglah kita kata memang kita akan dapat pahala. Tapi niat untuk dapat pahala bacaan tu seolah-olah kita sengaja baca dalam keadaan berhadas. Boleh faham kat sini? Tu. Niat untuk dapat pahala bacaan, benda tu haram. Kan? Seolah-olah kita sengaja baca dalam keadaan berhadas. Sebab tu kita nak niat pahala. Lain kalau dia niat ruqyah. Kalau dia niat ruqyah, dia bukan kita kata sengaja untuk membaca dalam keadaan berhadas, melainkan terpaksa. Ruqyah terpaksa. Kan? Ataupun wirid. Wirid ni kita kata itu dah memang kebiasaan dia. Ini adalah pandangan para ulama. Wirid pun kebiasaan. Walaupun dia baca wirid tu Fatihah ke, ayat kursi ke. Maka itu juga dibolehkan. Sebab apa? Sebab niat wirid. Bukan dengan niat dia baca Quran untuk pahala. Itu dia. Baik. Okey. Tidak haram jika bertujuan yang lain. Maksudnya selain daripada niat baca nak pahala, itu boleh. Ini bagi orang yang keluar mani bukan haid ni. Haid lain cerita pula. Haid lain cerita pula ni. Ini bagi orang yang keluar mani je. Sama ada berjunub, jima', tu. Ini jangan salah faham kat sini ni. Untuk orang haid itu berat sikit. Berat sikit. Baik. Kalau kita tengok dalam banyak kitab-kitab syarahan Safinah Najah, antaranya dalam kitab Ghayatul Muna, bila sebut diharamkan baca, maka pengarang kitab Ghayatul Muna dia kata apa makna baca? Untuk kita spesifikasikan pengharaman tu, kena tahu dulu makna baca. Kata pengarang kitab Ghayatul Muna, bukan Ghayatul Muna, tak dalam Ghayatul Muna. Kata pengarang kitab Ghayatul Muna, untuk dikatakan dia baca mesti dia lafaz dan dengar. Boleh faham? Yang ni yang haram. Dia lafaz dan dengar. Ayusmi'a nafsahu dalam kitab beritahu. Iaitu dia lafaz dengan lidah dia dan dia dengar. Tapi kalau mulut bergerak, tak dipanggil baca, tak hukum haram. Itu dia. Boleh faham kat sini? Mulut dia bergerak, tak dengar pun, tak lafaz pun, maka itu tak dipanggil baca. Tak dipanggil baca. Maka hukumnya tak haram. Boleh faham kat sini?
Itu dalam kitab apa? Dalam kitab Ghayatul Muna. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita niat doa, kalau kita niat ruqyah, kalau kita niat wirid, itu semua tak jadi masalah. Yang niat tak boleh apa dia? Niat nak dapat pahala bacaan. Tu. Niat dah dapat pahala bacaan. Tu dia. Maknanya dengan niat qiraah dia panggil. Ruqyah. Ruqyah ni maknanya orang kena rasuk jin. Kan dia baca ayat-ayat ni kan. Pembakar apa semua. Ataupun orang dia mungkin sakit tangan ke, sakit lutut ke, dia baca ayat Quran. Itu ayat-ayat. Ruqyah ni maknanya ayat-ayat untuk mengubat sakit tu. Itu ruqyah. Boleh tak? Itu dia. Jadi kalau kita boleh simpulkan di sini, kalau niat qiraah, kena ingat istilah yang saya ambil ni dalam bahasa Arab, qiraah. Yang para ulama kita maknakan qiraah ni adalah baca untuk semata-mata hasil pahala. Tu semata-mata niat nak dapat pahala je. Bukan niat lain. Itu kena faham istilah qiraah yang saya sebutkan dalam bab ni. Jadi siapa ataupun tilawah ni ada dua, qiraah ataupun tilawah. Jadi kalau niat qiraah, tuan-tuan boleh faham bila sebut qiraah maknanya apa? Dengan niat nak pahala saja, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tapi selain daripada qiraah, iaitu apa? Ruqyah, wirid. Lagi apa lagi ya tadi? Apa lagi tadi? Doa kan, doa naik kenderaan kan doa. Itu ayat Quran tu. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran tu. Kan? Tapi kita niat tu apa tu? Niat tu doa, bukan semata-mata nak hasil pahala, bukan. Boleh faham kat sini tu je. Tapi kalau kita gabungkan niat qiraah dan niat doa, itu tak boleh. Dia faham kat sini tu. Digabung tak boleh. Atau semata-mata niat qiraah tak boleh. Ada dua ni. Tu dia. Baik. Boleh faham kan? Senang ya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya membaca Quran tu dengan maksud dia dengan suara dia, dengan lafaz suara dia, dan dia dengar dengan dirinya sendiri. Ya, ataupun kita kata kalau bising rumah sebelah ni, mungkin dia atau rumah sebelah ni ada apa? Ada pembinaan contohnya, bising. Kita pun baca dalam keadaan lafaz. Kemudian kita tak dengar sebab bising. Kita kata, oh ni tak apa sebab tak dengar bising sebelah. Apakah hukumnya? Haram juga ke? Ataupun boleh? Hukumnya haram juga. Walaupun kita tak dengar disebabkan bising. Yang dikira adalah apa? Yang dikira adalah kita mengandaikan kalau tak ada bising, kita boleh dengar ke tak? Dia faham? Maknanya kalaulah rumah sebelah ni tak ada bising, kita baca tu kita boleh dengar, itulah dipanggil apa? Membaca. Tu. Dia faham tak? Sama je hukum dia. Walaupun sebelah ni bising, kita tak dapat dengar sebab sebelah ni bising. Tapi kita lafaz dan diandaikan kalau tak ada bunyi sebelah ni, sudah pasti kita dengar, maka dikira kita membaca juga, hukumnya haram. Boleh faham kat sini? Itu dia. Dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi kita masuk pula pada perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan hadas besar. Ada soalan tak sini? Berkaitan dengan wakaf tadi kan. Wakaf ni kita declare satu bangunan ataupun premis itu sebagai wakaf. Dia agak kompleks lah nak jual beli kan. Ya. Boleh tak dari segi perundangan Islam kita tukar hak milik tu
tukar hak milik kepada infak. Berinfak tu kita boleh jual beli kan. Sebab kalau wakaf contohnya satu masjid tu dulu orang zaman dulu wakaf atap lah, wakaf dinding tu semua kan. Lepas dia renovate jadi atap. Habis semua buang habis lah. Atap tu tak boleh buang kan. Tak boleh buang. Dia kena bagi kepada madrasah yang nak buat ke Ya. nak buat kan. Ya. Boleh tak dilembutkan sikit dia. Dia gini, dia bila dah wakaf, dia tak boleh tukar lah. Satulah. Yang keduanya, untuk kita kata apa, mungkin renovasi kan, renovate dan sebagainya ni, maka pada asasnya hukumnya haram. Tak boleh diubah selagi mana masih boleh digunakan. Bahkan barang wakaf tu kalau dah tak elok sekalipun tak boleh dijual. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh jual. Contohnya Cik Lan mewakafkan meja ni untuk pengajian. Maka meja ni tak boleh jual langsung. Sampailah dia dah bergoyang-goyang pun, reput habis meja dia pun tetap tak boleh jual juga. Ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Cara dia macam mana? Bakar. Itu cara dia bakar. Tapi ada juga pandangan kita kata apa, ulama yang muasarah, yang terkemudian, dia kata boleh jual sekiranya ada nilainya lagi. Maknanya kalau ada orang nak ambil lagi meja ni contohnya kan, dia kata meja ni barakah ni 30 tahun guna pengajian Majlis Taklim Husna, tak apalah saya ambil nak letak dalam balang, letak dalam contohlah kan. Maka dia pun ambil meja ni. Dia ambil meja ni dan dia bagi duit. Duit yang dapat pada kita ni salurkan kembali kepada wakaf. Itu dia. Jadi boleh diaplikasikan pada bumbung masjid tadi tu. Dan pada yang nak direnovate kepada baru. Maknanya apa? Tak boleh buang terus. Mungkin dia bukakan bumbung tu, apa-apa yang boleh jual daripada tu, besi buruk ke apa ke, jual lah. Duit tu kembalikan kembali kepada wakaf. Tu je lah yang saya nampak setakat ni, gitulah. Wallahu a'lam. Pandangan mazhab mana? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain boleh kau nak sambungkan macam mana? Mazhab lain memang dia lebih dia ikut pada pendapat kedua tadi. Pendapat yang antara fatwa-fatwa terbaru dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i tak boleh, kena bakar. Kena bakar, tak boleh jual. Nak tunjukkan bahawa wakaf ni memang strict lah. Wallahu a'lam. Jadi ya boleh. Baik. Dia kan membaca Quran kan, otomatik kan. Ya. Dia cakap pula. Jadi sampai dua suara kita dosa. Dia itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan juga memang lafaz memang daripada Quran sendiri. Idza sami'al Quran, macam mana ayat tu? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, kan ayat Quran kan. Disebutkan apa dia, bila kamu mendengar Quran, bila adanya bacaan Quran, maka dengar dan diam. Itu daripada perintah Allah Ta'ala. Jadi makna di sini dengan maksud, kalau ada bacaan Quran, kita bercakap, itu maknanya tidak beradab dengan Quran. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya kata para ulama makruh. 24 jam. Dia on 24 jam, tak tutup-tutup dah. Masya-Allah. Boleh buka juga, tapi perlahankan Quran kalau kita nak cakap. Perlahankan Quran kalau kita nak cakap.
Jadi kalau kita dah tak cakap, kuatkan balik Quran. Boleh? Sama. Jadi insya-Allah kita sambung sikit dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah ni. Sampai mana dah? Tak ingat lah sampai mana. Kitab pun saya tak bawa juga ni. Mana Ustaz Fahrin? Kat 17. Bait yang ke berapa tu? Oh, dah nak khatam lah, masya-Allah. wa wajibun ta'liqu dis-sifat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa wajibun ta'liqu dis-sifati hatman wa dauman ma'ada al-hayati. Baca Melayu dia. Sebab saya Melayu saya ni lain sikit. Wajib ta'alluq sifat-sifat ma'ani secara pasti dan berterusan melainkan sifat hidup. Baik. Maknanya wajib berta'alluq. Dan wajib berta'alluq. Ta'alluq tu apa dia? Ta'alluq tu maknanya fungsi, adanya fungsi. Ta'alluq tu maknanya apa? Fungsi. Ataupun kerja sifat. Fungsi sifat ataupun apa? Kerja sifat. Baik. Kerja sifat ataupun fungsi sifat. Ataupun peranan sifat. Bolehlah mana-mana lah. Kerja sifat ke, fungsi sifat ke, peranan sifat ke, ikutlah. Baik. Dan wajib berta'alluq. Baik, wajib ni pula wajib apa ni? Wajib di sini dengan makna wajib pada akal. Ya. Dan wajib pada akal. So, kita kena faham nak, hukum ada 3 kan? Kita dah bahas sebelum ni. Hukum akal, hukum syarak, satu lagi hukum adat. Hukum akal terbahagi pada berapa Ustaz Raimi? 3. Wajib, mustahil dan harus. Wajib pada akal, buat dapat pahala, tak buat dapat pahala ke? Wajib pada akal, apa dia? Macam mana? Wajib pada akal maknanya mesti ada. Tak terima, tiada. Wajib pada fiqh yang buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu wajib pada syarak. Dia kena bezakan tu nak. Wajib tu. Jadi kita kata wajib pada akal maknanya apa? Bukan buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, bukan. Wajib pada akal maknanya apa? Akal kita hukum benda tu mesti ada. Boleh faham kat sini? Mesti ada. Tak terima tiada sama sekali. Tak boleh tak ada. Mesti ada. Okey? Baik. Maknanya dan wajib pada akal. Maknanya mesti ada. Faham kat sini? Akal kita hukumkan mesti ada. Berta'alluq. Maknanya apa? Mempunyai fungsi. Ataupun mempunyai kerja. Bagi semua sifat-sifat ma'ani. Ini saya baca yang saya punya terjemahan lah ni. Bagi semua sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? Sifat ma'ani ada 7. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Berhenti situ. Itu ada 7. Sifat ma'ani apa dia? Secara mudahnya, sifatun qa'imatun, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala, wajabat lahu hukma. Sifat ma'ani itu apa dia? Iaitu sifat yang ada. Ya, sifat ma'ani itu apa dia? Sifat yang ada. Yang terdapat pada zat Allah Ta'ala, yang terdapat pada zat Allah Ta'ala,
yang mempunyai fungsinya. Ni terjemahan, ni saya punya ringkasan saya je lah. Tak, kalau nak terjemah betul-betul satu tu memang payahlah. Wajabat lahu hukmah tu yang mewajibkan baginya hukum. Kan? Pening kepala pula. Secara mudahnya kita kata apa? Sifat ma'ani ni sifat yang ada, yang terdapat pada zat Allah Ta'ala yang ada fungsi. Betul ke? Yang terdapat fungsi. Ya? Baik. Jadi sifat ma'ani ni, kita kata sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Kata para ulama, ni secara ringkasnya lah, saya ambil satu pendapat, iaitu sekira-kira nanti kalau di akhirat, kita kan kalau dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam syurga oleh Allah SWT, Allah masukkan kita dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Kita kan nanti direzekikan untuk melihat Allah. Kan? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang makin bercahaya-cahaya, makin bercahaya-cahaya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di mana? Di akhirat nanti. Hanya bagi orang yang beriman. Okey? Itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang paling besar sekali. Baik. Kita nanti akan melihat zat Allah Ta'ala dan kita akan melihat sifat-sifat Allah Ta'ala. Dua perkara ni. Kita akan nampak zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang mana yang kita akan lihat? Sifat ma'ani ni. Boleh faham? Sebab itu dikatakan sifat ni sifat yang ada. Tu. Boleh faham kat sini tak? Itu dia. Sifat ni nanti kita akan lihat di hari akhirat. Dan kita kena faham, melihat Allah Ta'ala tu bukan seperti kita melihat makhluk. Melihat Allah Ta'ala, zatnya dan sifatnya, bukan seperti mana kita melihat makhluk. Kerana Allah bukan makhluk. Tu. Kerana Allah bukan makhluk. Boleh faham tak? Baik. Itu nanti kita bahas panjang lah. Sikit-sikit dulu. Jadi dia kata apa? Musannif rahimahullah dia kata, wajib pada akal adanya fungsi bagi semua sifat-sifat ma'ani ni. Contoh apa dia? Saya ambil satu contoh. Sifat kudrah. Sifat ma'ani yang sifat kudrah. Kudrah tu apa makna dia? Maha berkuasa. Sebahagian ulama' dia terjemah perkuasa. Tak apalah. Ni kita ambil sifat maha berkuasa. Baik. Jadi, apa fungsi sifat maha berkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala? Itu dipanggil apa? Ta'alluq tadi tu. Apa ta'alluq sifat kudrah, sifat maha berkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala? Apa fungsi sifat maha berkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala? Dia ta'alluq, fungsi samalah kan? Boleh faham kat sini tak? Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia secara ringkas, kata para ulama, ta'alluq at-ta'thir. Apa makna at-ta'thir? Memberi bekas. Memberi bekas. Maknanya, sifat kudrah Allah Ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, fungsi dia apa dia? Memberi bekas. Memberi bekas apa dia? Tupperware ke? Bukanlah memberi bekas. Maknanya apa? Semata-mata Allah lah yang menjadikan alam ni, mentadbirkan alam ni, mengatur alam ni. Semata-mata Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekaliannya. Boleh faham? Tak apa kita duduk sini. Siapa yang jadikan kita dapat duduk sini ni? Allah Ta'ala. Dijadikan kita dapat duduk sini itu dengan kudrahnya, dengan sifat maha berkuasanya. Boleh faham? Dijadikan kita ke alam ni. Allah Ta'ala jadikan kita. Kayak kita kata tadi apa? Allah Ta'ala jadikan kita itu dengan apa? Dengan sifat maha berkuasanya. Sifat kudrahnya. Sebab apa?
Sifat maha berkuasa tu, fungsi dia apa dia? Memberi kesan. Apa makna memberi kesan? Menjadikan segalanya, mentadbirkan segalanya. Tak ada satu pun yang boleh tadbir, tak ada satu pun yang beri kesan, tak ada satu yang boleh beri hasil pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham kat sini nah? Ini saya ringkaskan saja ni. Lafaz-lafaz ni supaya tak ni kan. Sebab kalau nak bahaskan secara memberi kesan tu perbahasannya lebih dalam. Cuma kita tak ni, kita umumkan saja. Ya. Maknanya menjadikan segalanya, ya, mencipta segalanya, mentiadakan segalanya, mengatur segalanya, menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, ya semualah. sebagai contoh gitulah. Boleh faham? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, satu kalau kita belajar kitab Tanwirul Qulub kan, dengan Ustaz Sofhan, dia kalau dia dah faham tauhid tu, dia nampak tu jelas apa yang disebutkan. Jelas. Senang. Sebab apa? Kita serahkan kepada tadbiran Allah. Jangan sampai kita mentadbir diri sendiri. Maknanya apa? Kita nampak kepada sifat kudrah Allah Ta'ala tu. Tu. Kita nampak pada sifat maha berkuasa Allah, hakikatnya Allah lah yang menjadikan segala-galanya ni. Allah lah yang mengatur segala-galanya ni pada hakikatnya. Itu dia. Nah? Jadi kita nampaklah, kan? Ini bagi orang yang musyahadah dia nampaklah. Kan? Bagi orang yang tawakal kepada Allah ni nampaklah, tapi kalau tak tawakal ni tak ada lah. Tak nampaklah, dia duduk nampak diri dia, maknanya apa? Dia akan kembali kepada tadbir diri lah, itu maksudnya. Itu dalam perbahasan Tanwirul Qulub lah kan. Kita tak bahas inilah, panjang lah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu fungsi sifat kudrah. Maknanya apa? Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam ini dengan sifat kudrahnya, dengan sifat maha berkuasanya. Allah mematikan sekalian makhluk dengan sifat maha berkuasanya. Cuma bab mematikan ini perbahasan para ulama panjang. Ada yang mengatakan itu bukan bawah ta'aluk kudrah, itu ada perbahasan panjang lah, kitab yang lebih dalam. Nah, kita tak bahas lebih-lebih dalam. Itu dia. Dan sudah pasti dan sentiasa. Dalam kitab tu tulis apa? Secara pasti. Secara pastilah. Okey, baik, betul. Sambung. Dan berterusan. Maknanya berterusan ni, kita kata apa? Pengarang kitab ni nak bagi takkid. Takkid ni apa dia? Penekanan bahawa sifat Allah Ta'ala itu kekal abadi. Kekal. Tidak akan binasa. Kerana apa? Berada pada zat yang kekal. Jadi pengarang kitab ni nak bagi takkid, penekanan. Baik. Kemudian? Terusan melainkan sifat hidup. Melainkan sifat hidup. Maknanya apa? Sifat hidup ni dia tak ada fungsi yang lebih. Dia tak ada ta'alluq. Sifat hayat. Sifat hayat, dia tak ada fungsi yang lebih. Dia hanya menjadi bukti kepada apa? Kepada adanya kudrat, iradat dan lain-lain sifat ma'ani. Sebab kalau kata tak hidup, tak adalah sifat-sifat lain. Boleh faham kat sini? Dia sekadar menjadi dalil ataupun bukti kepada sifat-sifat ma'ani, adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu dia. Wallahu a'lam. Selesai? Lebih? Sikit-sikit lah. Boleh insyaAllah. Nanti insyaAllah kita sambung pula. Fal ilmu jazman wal kalamus sami ta'allaqa bisairil aqsami. Maka bermula maha mengetahui yang pasti dan bermula berkata-kata yang mulia, berta'alluq dengan semua pembahagian. Wallahu a'lam. Ada soalan bab ni? Tak ada, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.